Hal politik tidak pernah sejuk di Malaysia. Banyak saja ceritanya. Datuk Zuraidah Kamaruddin pada hari Khamis lepas mengumumkan keputusan letak jawatan sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Di mana dalam kenyataannya, tempoh hari Ahli Parlimen Ampang itu turut mengumumkan keputusan untuk meninggalkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Menurut Zuraidah, bagaimanapun, beliau tetap sokong Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Peletakan jawatan ini lantas mencetuskan beberapa cakap-cakap dalam politik tanah air. Ramai tertanya mengenai kedudukan Zuraidah dalam kabinet dan bagaimanakah percaturan politik selepas ini. Apa pula nasib dan masa depan Parti Bersatu dan juga apa pula kisah mengenai kerjasama parti politik. Ada juga yang bercakap yang kata akan ada lagi ahli bersatu ataupun ahli parlimen bersatu yang akan letak jawatan dan beralih ke Parti Bangsa Malaysia. Dan ini adalah reaksi pada Jumaat apabila kami tanyakan atau wartawan tanyakan kepada Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan apabila ditanya mengenai spekulasi akan ada ahli parlimen bersatu yang akan seberang ke parti lain. Saya rasa kita tunggu bila berlaku lah baru ni. Setiausaha Agung Parti Bangsa Malaysia Saudara Hizwan pun kawan saya. Jadi kalau dia buat pengumuman, kita tunggu keadaan tersebut. Kita tunggu sama ada dia berlaku atau tidak. Jadi saya tak nak preempt situasi tersebut. Saya ada dengar mengenai YB Xavier, tapi yang lain-lain saya belum. Tetapi biasalah mana-mana parti dia akan cuba untuk menarik sokongan kepada mereka. Jadi tambah lagi ni sebuah parti yang baru, jadi terpulanglah dia nak tarik sokongan, nak jemput siapa. Tapi bagi saya, kita daripada Bersatu ni kita akan terus fokus kepada agenda untuk memastikan kerajaan sentiasa membantu rakyat. Perdana Menteri pula apabila ditanyakan media di Tokyo menyatakan bahawa Datuk Zuraidah Kamaruddin masih lagi kekal sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi selagi tiada keputusan yang dibuat. Zuraidah masih boleh hadiri mesyuarat Kabinet pada Rabu depan dan kedudukan beliau akan ditentukan selepas Zuraidah melakukan perbincangan dengan Perdana Menteri. Setakat ini dia masih boleh menghadiri. Sebab dia tidak letak jawatan sebagai Menteri Kabinet dan saya pun tak pecat dia sebagai Menteri Kabinet, jadi dia masih lagi Menteri Kabinet sehingga mesyuarat Rabu ni, sehingga dia berjumpa saya, dan walaupun dia berjumpa saya tak tahu buat keputusan atau tidak, maknanya sehingga saya memutuskan untuk dia berhenti sebagai menteri dan saya lantik menteri yang lain. Kalau saya lantik menteri yang lain. Oleh itu, apalah lagi percaturan orang politik minggu depan. Pada minggu ini juga ada beberapa ahli politik yang sudah galak memberikan kenyataan mengenai persediaan dan juga persiapan untuk PRU15. Siapa yang bakal bertanding di mana, siapa kawan, siapa lawan seteru politik. Juga ramai juga yang gusar dan tertanya-tanya mengenai perkembangan kerja untuk penggubalan rang undang-undang anti lompat parti. Apa ceritanya? Jadi bersama saya pada ketika ini adalah saudara Mujib Abdul Muiz merupakan penganalisis politik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Fokus minggu depan pada pandangan cerapan saudara Mujibu. Apa agak-agaknya cerita orang politik pada minggu depan? Kerana 2-3 hari ini dah rancak dah apabila Datuk Zuraidah letak jawatan. Ramai yang tanya mengenai parti mana yang bakal mengisi kekesokan dalam kabinet, bagaimana juga kerjasama politik apabila antara Bersatu, antara Parti Bangsa Malaysia, UMNO pula bagaimana, MN bagaimana. Pada pandangan saudara Mujibu, apa yang bakal mendominasi cakap-cakap orang politik minggu depan? Terima kasih Zul atas undangan pada petang ini. Saya rasa barangkali yang banyak diperkatakan itu sudah tentulah kedudukan Zuraidah itu sendiri, kerana yang saya perhatikan bagaimana kenyataan Perdana Menteri sebentar tadi itu nampak begitu play safe kerana kita faham bahawa kedudukan sekarang ini bukan saja menjejaskan integriti dan kestabilan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri, tapi juga kita akan barangkali mempersoalkan kedudukan majoriti itu kerana keluarnya Zuraidah ke Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia, maknanya kita sudah berada di ambang 111 ataupun 110 majoriti itu dengan 2 kerusi yang tidak diisi di Batu Sapi dan juga di Greg itu tidak diisi. Jadi saya rasa ini barangkali yang ini. Tetapi itulah seperti mana yang kita lihat Perdana Menteri seolah-olah memperlihatkan cuba mengelak adanya perpecahan dan mengekalkan Zuraidah itu barangkali satu tindakan sementara untuk melihat apa langkah seterusnya selepas ini, kerana kita dipahamkan
Bersatu juga mendesak supaya kerusi itu diberikan atas kapasiti Bersatu. UMNO juga mendesak supaya tidak diadakan apa itu kerana ini adalah kuasa prerogatif Perdana Menteri yang saya rasa secara tidak langsung memberi tekanan kepada Perdana Menteri untuk tidak mengambil apa tindakan, tetapi dalam masa yang sama juga kedudukan penting Zuraida itu kerusi Ampang itu dalam konteks majoriti juga mempengaruhi. Jadi saya rasa ini dinamika yang pada minggu depan. Dan kita tunggulah kalau menteri-menteri dah balik daripada luar negara ni, barangkali developmentnya itu ataupun ceritanya itu barangkali lebih panjang daripada itu ya, sebab kita tengok cakap-cakap tentang kerusi Sungai Besar lah, Kuala Pilah lah, Rembau lah, Port Dickson lah, itu sudah kuat dibicarakan. Maknanya kita kata pilihan raya umum ni barangkali sudah makin hampir lah dengan tarikh yang ini. Cuba kita menantikan sama ada dia dilakukan pada bulan 9 ataupun bulan 8 ataupun bagaimana selepas ini. Kalau sebegitu hampir tarikh pilihan raya dan juga cakap-cakap politik nak isi kekosongan kat mana, bertanding di mana itu dah mendominasi kerja orang politik, bila pula kerja nak cerita pasal anti lompat parti ni, Saudara Mujibur? Kerana itu yang ditunggu rakyat dan juga ada sebilangan ahli politik yang cakap, ini kena cepat. Tapi macam serupa tidak dinyatakan secara realistik ya. Bagaimana? Adakah apa yang kita perlu lihat minggu depan untuk dipush ataupun ditolak lagi idea rang undang-undang anti lompat parti ini, dan juga bagaimana kita nak memastikan bahawa kestabilan itu ada mengikut terma yang sebenarnya, bukan ikut terma parti politik semata-mata? Ya, ini yang kita katakan tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu-isu yang lebih sentral, yang lebih struktural bagi saya ya. Kerana kita faham Akta Lompat Parti ini bukan saja satu game changer di dalam politik semasa, tapi juga untuk mengelakkan lagi sebarang komplikasi lompat parti kalau pilihan raya itu berlaku dan keputusannya itu menunjukkan tidak ada parti-parti politik yang mampu membentuk satu majoriti kukuh bagi membentuk kerajaan. Tetapi itulah bagi orang politik ini, kalau dia berjiwa negarawan, saya rasa perbincangan ini akan ditekan dan dipastikan supaya parlimen itu meluluskan ini. Tapi saya masih tidak nampak ada ahli politik yang benar-benar berjiwa negarawan, dan mereka sebagai season politik faham bahawa dalam politik pilihan raya ni angka itu adalah penting. Jadi saya rasa kita tidak akan menyaksikan ini akan diteruskan ataupun akan ditekan, melainkan barangkali UMNO akan sentiasa menekan untuk melakukan pilihan raya yang awal, dan juga parti-parti lain barangkali sudah mula mencongak langkah, dan ditambah pula dengan kesibukan parti pembangkang seperti PKR contohnya yang ada pilihan raya kepimpinan Majlis Pimpinan Pusat dan sebagainya. Itu saya rasa ini akan memesongkan pemerhatian daripada isu yang sebenar. Tetapi walau bagaimanapun saya masih lagi merayu kepada ahli-ahli politik agar mereka kalau boleh berjiwa besar menumpukan isu yang sepatutnya, dan cuba untuk sedaya upaya membolehkan Akta Lompat Parti ini diluluskan ataupun cuba diusahakan bagi sekurang-kurangnya kalau dia ada nanti, dia bolehlah membantu ahli politik ini supaya tidak berlaku lagi lompat sana lompat sini, dan akhirnya kita jadi satu negara yang terlalu banyak berpolitik sampai lupa isu-isu yang penting. Ayam tak ada, barang mahal, minyak naik, minyak masak pun tak ada, walhal kelapa sawit tu depan mata, tapi minyak di supermarket itu, di kedai di tepi rumah itu mahal dan sebagainya. Ini isu-isu yang saya rasa perlu ditumpukan berbanding daripada bermain politik setiap masa. Survival bersatu selepas ini pada pandangan Mujibur? Ya, ini antara yang paling kita perhatikan. Walaupun saya rasa dari sudut bersatu, dia sudah tentu juga akan melibatkan Perikatan Nasional. Tetapi apa yang berlaku pada ketika ini, kita sudah menjangkakan bahawa mereka daripada splinter PKR yang masuk ke dalam bersatu itu akan menyeberang ke dalam Parti Bangsa Malaysia sejak kabar angin itu bertiup kencang ketika pilihan raya negeri Johor berlaku. Dan kita sempat bertanyakan kepada pimpinan-pimpinan tertinggi PBM ketika itu di Johor, mengatakan mereka sedia menerima siapa juga yang menyertai mereka, apatah lagi kalau
mereka itu adalah yang sekepala ataupun yang sealiran dengan mereka, dan ketika itu dijangkakan ada 3 nama dan sudah tentulah seorang daripadanya sudah pun menyertai PBM pada hari ini, iaitu Zuraida Kamarudin. Tapi saya sebagai penganalisis melihat bahawa ini satu tindakan yang berani bagi saya, tetapi boleh saya anggap sebagai political harakiri kepada Zuraida, kerana kalaulah masuk kepada satu parti bangsa Malaysia dan dalam konteks pilihan raya kekuatan jentera akar rumbi dan parti-parti established memiliki itu berbanding parti baru, saya rasa barangkali agak sukar untuk menarik sokongan. Jadi saya rasa lebih selamat kalau Zuraida itu kekal di Bersatu berbanding pergi kepada parti baru, kerana walaupun kita faham mungkin ada kualiti tersendiri dan juga sentuhan peribadi Zuraida di Ampang itu, mungkin itu tidak berapa kena dengan setting pengundi di kawasan Parlimen Ampang itu sendiri. Saudara Mujibu, itulah. Ya. Saudara Mujibu, saya ada 15 saat, tapi ini soalan terakhir. Adakah inilah waktunya bagi orang politik mendefinisikan semula kawan dan lawan dalam politik kalau pilihan raya itu akan diadakan bulan 8 ataupun bulan 9 dalam 15 minit? Saya rasa pendefinisian itu sentiasa berubah, Zul. Orang politik ini dia boleh kenal kawan dan lawan itu pada bila-bila ketika. Tetapi walau bagaimanapun saya rasa kepentingan melebihi segala-galanya. Jadi saya rasa kawan lawan itu hanya bersifat sementara dan tiada yang kekal. Jadi saya rasa orang politik lebih mahir, lebih faham tentang sifat politik itu, dan definisi itu saya rasa tidak ada wujud di dalam kamus mereka. Okey, kita juga yang termanggu dekat sini. Terima kasih Saudara Mujibu. Sekian saja Fokus minggu depan untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera.